Selepas video saya yang ni agak viral, ramai yang komen dan tanya, bagi tahulah macam mana cara nak buat anak boleh tidur di bawah. So kita akan kongsikan caranya. Buat pengetahuan, sebenarnya ada 4 perkara ibu bapa dengan bayi newborn perlu buat untuk bolehkan anak mereka tidur di bawah. Wah, banyaknya 4. Of course, sebab anak kita dah biasa tidur dalam badan kita. So, bila kita nak remove alih daripada badan kita, ia satu pelajaran yang susah untuk anak. Susah bukan mustahil. Susah tu sebab dia tak pernah buat. So boleh. Okey, so hari ni saya kongsikan faktor pertamanya dulu, iaitu kenal pasti jumlah alat tidur yang anak perlukan. Okey, untuk anak boleh tidur di bawah ada 2 sahaja kumpulan bayi newborn. Kumpulan pertama perlukan bedong dan white noise, bunyian menenteramkan ala-ala bunyi rahim, sebab baby dah dengar bunyi rahim dulu 9 bulan sepanjang tidur. 2 sahaja, bedong dan white noise. Kumpulan kedua perlukan bedong, white noise dan hayunan berterusan, sebab dah biasa rasa berhayun dekat dalam air kutuban setiap kali mak bergerak. Maka kita sebagai parents perlu identify, kenal pasti anak kita kumpulan yang mana. Bukan tugas kita decide untuk anak. Decide bukan, kenal pasti yes. Kenapa kita tak boleh decide? Sebab ini tentang apa yang anak perlukan, bukan yang mak perlukan. Anak kecil, tangisan dia untuk 0 hingga 3 bulan pertama adalah reflex. Maksudnya anak tidak berfikir sebelum menangis dan untuk menangis. Automatically badan dia akan buat bila ada perkara yang kurang, bila ada keperluan yang dia mahukan. Jadi sebab tu kita buat eksperimen. Jadi biar anak tunjuk sendiri behaviornya dan performance tidur dia sebagai result yang kita nak cari. Caranya, bila anak anda letih nak tidur, anda boleh sama ada susukan jika anda rasa perlu disusukan, atau kalau anda yakin anak dah kenyang, anda boleh tenangkan anak dengan apa-apa cara, atau guna teknik cuddle cure yang selalu saya share di media sosial saya. Tenangkan anak sampai mamai sahaja kemudian letak. Maksudnya tak perlu nak dodoi dan buat teknik lama-lama di badan. Letak waktu mamai. Yang menyusu pun macam tu juga. Bila nampak anak tu dah terlelap, dah memperlahankan hisapan, terus cabut daripada susu dan letak. Jangan tunggu sampai lena di badan. Letak bersama bedong yang memang dia dah pakai dekat badan dia, dan juga bunyian white noise, bunyian menenteramkan. Boleh pasang bunyi rakaman hujan, ombak, sungai daripada apps di YouTube, di telefon bimbit ataupun mesin white noise anda. Step kedua, kalau anda letak anak dan lihat anak terjaga, buka mata, mula merengek sikit, jangan cemas. Ingat, anak protes kerana dialih daripada badan. Dekat badan ni sedap, macam-macam elemen sedap ada. Tapi bila letak, ada 2 je, bedong dengan white noise je. Dah lah kena tidur dan baring dekat tulang belakang. Tulang belakang ni posisi yang anak tak suka sebab dalam perut dah terapung. Jadi sebab itulah dia ni protes. Sebab sangat tak best kena letak. Tapi kita terpaksa ajar dia kerana kita bukan rahim. Kita tidak boleh carry, pegang, gendong, dodoi, riba anak kita 24 jam macam rahim. So jangan gelabah. Kalau anda berani, tengok saja anak, sebab anda tahu anak bukannya lapar, anak bukannya cedera, anak bukannya sakit. Tapi kalau anda rasa nak kena juga pegang anak tu, boleh. Anda bolehlah tepuk-tepuk sikit ke, buat bunyi shh ke, usap-usap ke, ataupun ada juga mak yang kreatif, dia akan hayun ataupun gerakkan sedikit baby cot tu lah. Okey, untuk bagi anak extra support. Tengok, kalau anak boleh terlelap, maka catatlah sikit berapa lama anak tidur. Tapi kalau nampaknya anak tak pun bertenang, makin lama makin naik pula tangisan dia tu, boleh angkat anak dan tenangkan kembali. Step ketiga, lepas anak dah bertenang, letak balik anak pada kali kedua ni. Cara yang sama juga, kalau anak tu terjaga, jangan gelabah. Tunggu dalam 10-15 saat. Kalau rasa nak pegang juga anak, boleh tepuk ke, usap ke dalam 10-15 saat. Kalau anak tertidur, always catat berapa lama dia tidur. Kalau nampaknya macam tak boleh settle, makin menangis, maka pada kali yang kedua ini, anda boleh angkat anak dan tolong dia tidur cara biasa. Nak tepuk ke, nak dodoi ke, nak gendong ke, nak riba ke. Dan ulang semula latihan di setiap kali sesi tidur. Maksimum 2 kali. Maksudnya kalau anak anda itu tidur daripada pagi sampailah ke awal malam, 10 kali. 10 kali itulah kena buat. Setiap kali buat tu maksimum 2 kali. Janganlah berlebihan sangat, takut anak tu over tired. Kalau dah tengah malam tak perlulah, mungkin anda pun dah letih. So buat dalam masa lebih kurang 3 atau 5 hari dan lihat keputusannya. Jika sepanjang anda berlatih 3 hingga 5 hari, berpuluh-puluh kali ni, anda lihat anak boleh tidur lama,
Lama tu bermaksud 30 minit dan ke atas. 30 minit ke 1 jam ke 1 jam setengah dan seterusnya. Banyak anak boleh tidur lama dengan bedung dan white noise sahaja di bawah. Maksudnya anak anda perlukan bedung dan white noise sahaja di sepanjang tidur. Tapi kalau sepanjang hari anda eksperimen, anak anda susah sangat nak tidur lebih 30 minit. Semuanya bawah 30 minit saja. Lepas tu terjaga. Dengan bedung dan white noise sahaja, maksudnya anak bagi isyarat bahawa saya perlukan elemen tambahan iaitu hayunan berterusan. Senang sebut buaian lah. Kenapa 30 minit menjadi angka ukuran? Kerana deep sleep ataupun fasa tidur nyenyak anak itu panjangnya maksimum 30 minit sahaja. So, kalau anak anda hanya mampu tidur maksimum 30 minit, kemudian habis tidur nyenyak, dia akan terjaga dan sedar ada yang kurang iaitu elemen hayunan, maka itulah punca anak-anak yang perlukan elemen hayunan tak boleh tidur lama bila diletak di bawah dengan bedung dan white noise walaupun anda telah berlatih banyak hari dan berpuluh-puluh kali. Maka berikan alat-alat tidur yang cukup yang telah dikenal pasti setiap kali anda perlukan anak anda tidur, bukan di badan. Jangan lupa tonton part kedua. Alat tidur dah kenal pasti, cara guna tu betul ke tidak? Tak guna tau kalau dah kenal pasti tapi cara gunanya langsung tak betul. Kalau rasa lama nak tunggu part 2 ni, boleh juga dapatkan buku ni. Anda boleh tengok kat sini ke semua 4 faktor yang parents perlu lakukan untuk bolehkan anak tidur di bawah. Semoga bermanfaat.